berkenaan isu yang sama, tuntutan terbaru dalam konsesi yang dibatalkan ni bukan lagi 1 bilion tapi 1.5 bilion. Saya cuba sebut tu tuntutan yang datang kepada saya masa saya jadi ketua pembangkang. Persatuan ni datang, lebih kurang 40 pemegang konsesi yang telah diluluskan tapi dibatalkan. Tuntutan mereka ialah 40 ribu per hektar. Jadi jumlah keseluruhan tu 2,000 hektar lebih. Saya ada angka yang tepat duk lambik saya mana dia tu. Jadi cadangan yang kita buat untuk menghadapi situasi ini ialah menggantikan kawasan lain. Ada satu contoh, saya sebutkan sebuah kerajaan negeri yang menghadapi masalah yang sama dan mahkamah memutuskan dia bayar ganti rugi 60 juta kepada pemegang konsesi yang dibatalkan. Apa yang dibuat oleh kerajaan negeri tersebut ialah walaupun dia kena 60 juta tapi dia berunding balik dengan pemegang konsesi dan diganti tempat lain. 60 juta pun tak larat bayar lah. Ini kan pula 1 bilion. Walaupun itu tuntutan, belum diperincikan, belum diperhalusi jumlah yang sepatutnya, kerugian yang ditanggung oleh pemegang konsesi. Tapi 60 juta pun terlalu tinggi untuk sebuah kerajaan negeri. Jadi cadangan untuk penggantian di kawasan luar kawasan tadahan tu satu yang munasabah yang telah dilakukan oleh banyak kerajaan sebelum ini. Saya raise isu ini awal, bekas Yang Amat Berhormat Menteri Besar kata baru 2 minggu pesanan dia itu sudah ada perkara ini. Pihak Jabatan Perhutanan telah membentangkan kepada Jawatankuasa Hasil Bumi pada 5 Mei 2020 tentang perkara ini. Bekas Menteri Besar maklum semua tentang hal ini. Tapi dalam isu ini nampaknya dia berpura-pura lah tidak mengetahui hal yang berbangkit. Saya memimpin kerajaan untuk menghadapi semua cabaran. Semua masalah yang ada di depan saya akan hadapi bersama dengan barisan Esko dan pegawai-pegawai tinggi kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan untuk menghadapi semua semua masalah. Saya tidak akan mengambil sikap menyapu masalah masuk bawah kapet. Seolah-olah kerajaan saya ini tidak menghadapi apa-apa masalah dan diberi gambaran yang baik saja oleh siapa-siapa pun lah, media, netizen. Seolah-olah tak ada apa sebab saya sapu semua masuk bawah kapet ataupun saya kais tepi-tepi ya. Di depan saya semua benar-benar yang elok saja. Tapi bila kita jadi kerajaan, bila kita hadapi masalah, kita kena hadapi masalah itu. Bukan kita ketepikan supaya orang belakang kita yang menanggung beban dan akibat daripada sikap kita yang melepas diri daripada menghadapi masalah. Saya rasa bukanlah seorang pemimpin yang baik bagi sebuah negeri bila mengenepikan masalah untuk ditanggung oleh generasi akan datang. Kitalah yang akan menentukan apakah akan berlaku pada masa depan dan semua masalah, halangan, rintangan yang ada pada masa ini mestilah dihadapi pada masa ini dengan semua kaedah yang adalah dalam pentadbiran kerajaan. Itu berkaitan dengan isu pembalakan dan saya ada maklumat penuh dan kalau diperlukan dari masa ke semasa saya akan buat pengumuman-pengumuman. Pada waktu ini cadangan kita ialah untuk mempertimbangkan pemegang konsesi yang telah dibatalkan, yang kawasan konsesi mereka itu berada dalam kawasan tadahan tambahan. Kerana dalam mesyuarat Esko yang terakhir dibuat oleh bekas Menteri Besar, saya ucap terima kasih banyak-banyak kerana telah meluluskan 2 kawasan tadahan tambahan yang menjadikan kawasan tadahan kita begitu luas. Tetapi dalam kawasan tambahan itu ada kawasan yang telah diluluskan untuk pembelakan.
Dan bukanlah satu kawasan hutan dara. Kawasan ini dimaklumkan oleh Jabatan Perhutanan sebagai kawasan KSK, kawasan sudah kerja. Lebih 30 tahun dulu pernah dibuat pembelakan di kawasan ini. Kemudian itu berlaku permohonan dan ia diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Bukan kerajaan 2 minggu ni. Ada orang menggambarkan seolah-olah kawasan-kawasan itu diluluskan oleh kerajaan Perikatan Nasional. No. Kawasan-kawasan itu telah lulus. Ada yang telah lulus lebih 10 tahun dulu. Kawasan itu. Ada 10 tahun, ada 5 tahun, ada 6 tahun, ada 2 tahun. Jadi banyaklah kawasan tu. Jadi nak ketepikan, nak sapu bawah kapet, nak seolah-olah tak ada masalah apa. Kalau dia sampai peringkat masuk mahkamah, kita terpaksa hadapi kes di mahkamah. Mungkin keputusan mahkamah tu beratlah kan, dah dia bayar dah. Ada yang dah bayar 50%, ada yang dah bayar 100% premium. Yang lebih kurang 200 juta kerajaan sudah mengutip premium daripada orang-orang ni. Jadi nak bayar balik 200 juta tu pun sakitlah kan. Jadi pertimbang untuk ganti. Tapi seperti yang saya sebutkan semalam, kawasan pergantian itu mestilah tidak mendatangkan kesan kepada alam sekitar. Hakisan, pengundolan, pembotakan hutan tidak akan berlaku. Jadi Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia Negeri Kedah yang bertanggungjawab sebagai pegawai pengawal hutan di negeri ini akan mengambil langkah-langkah yang bersesuaian dengan undang-undang dan SOP yang berkuat kuasa. Mereka ada macam-macam kaedah, macam-macam cadangan. Jabatan Hutan ni pun bukan jabatan yang diwujudkan tahun lepas ataupun kemarin. Mereka sudah berusia puluh-puluh tahun. Macam-macam proses yang mereka ada untuk memastikan pembalakan tidak mendatangkan kesan negatif kepada kehidupan manusia, flora, fauna dan pemuliharaan alam. Saya rasa kena beri kepercayaan kepada Jabatan Perhutanan. Janganlah kita kenal Facebook 3 hari, lebih pandai pada Jabatan Hutan lah. Bodoh tulis Facebook 3 hari lah. Hantam macam-macam kan. Walaupun tujuan politik. Tapi seolah-olah negeri ini tak ada peraturan. Perhutanan pun tak ada peraturan. No, dia ada peraturan, ada undang-undang yang sedang berkuat kuasa. Ada beribu-ribu staf Jabatan Hutan yang mengawal hutan di negara kita ini. Jangan bimbang, jangan takut, insyaAllah. Cadangan penggantian tu akan datang daripada Jabatan Hutan juga ataupun Jabatan Hutan dah propose. Ya. Kita yang akan pertimbang. Maksud propose tu dia dah propose kawasan yang khusus. Dia propose kaedah pembalakan, dia propose kawasan baru, dia propose banyaklah. Ada tadi kertas tu tebal lah dia bagi kat saya. Saya pun baca tak ada habis sebab pagi tadi baru lepas kan. Tapi itulah proposal yang dibagi dan dia menyokong penuhlah kenyataan saya semalam berkaitan dengan yang ditulis dengan betul lah oleh sahabat-sahabat wartawan sekalian. Masalah yang saya hadapi ini dengan netizen yang spin. Tengok tajuk je. Tengok tajuk tak baca, termasuklah seorang wartawan ternama di tanah air kita ni pun buat tweet tengok tajuk je. Dia kata inilah ni saja ke plan ekonomi depa kan, no? Macamlah bukan plan ekonomi, itu plan untuk menyelesaikan masalah. Wartawan patut baca tajuk, baca isi dan buat penilaian analisa yang betul lah. Jadi wartawan kena periksa betul-betul, baca surah Al-Tariq. Saya tak tahulah kalau duk berulang balik Kuala Lumpur kerak sangat tak ada baca surat kan. Orang tak ada surat tuntutan tapi tak ada baca. Pasal flight nak terbang. Tak ada baca, naik kapal terbang pi mai tak ada tengok. Lepas tu buat tanya. Kan? Bila. Dah tak baca macam mana nak tahu? Bukan nak marah ni, nak abang je.